Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah hari ini kita akan sambung tajuk untuk kelas tasawuf kita, pelajaran yang ketujuh. Okay, tajuknya tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah. Okay, kita mulakan dengan konsep hamba dan khalifah Allah. Okay, apa dia hamba? Apa dia konsep hamba? Yang pertama, okay, maksud dia manusia wajib mengabdikan diri hanya kepada Allah dengan mematuhi segala suruhannya dan menjauhi larangannya. Okey, mudah je. Konsep hamba ni, okey, asal namanya hamba, maka konsep dia kita mengabdikan diri kepada Allah. Apa-apa yang kita buat semua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud mengabdikan diri. Okay, yang kedua pula konsep khalifah. Okay, manusia sebagai khalifah maksudnya manusia wajib mentadbir dan memakmurkan bumi selari dengan kehendak syariat. Okay, dalam masa yang sama, hamba pun hambalah. Okay, kita kena sedar bahawa kita ni adalah khalifah. Maka wajib mentadbir dan memakmurkan bumi seperti mana yang syariat mengkehendakinya. Maksud dia Allah dah atur macam mana kita jalankan pentadbiran memakmurkan bumi ini mengikut peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hubungan hamba dan khalifah. Okey, hakikat manusia sebagai hamba Allah bukanlah satu penghinaan, sebaliknya satu kemuliaan. Okey, cerita dia kita jadi hamba Allah ni bukan tujuan kita menghina, tapi ia adalah satu kemuliaan. Siapa yang memang mengaku merasakan diri dia hamba Allah, dia adalah orang yang mulia. Siapa yang rasa diri dia tu adalah lebih tinggi daripada hamba, maka tu adalah orang yang memang level dia tak ada kemuliaan, dia ada kehinaan di sisi Allah Ta'ala. Yang kedua, keistimewaan manusia sebagai hamba dan khalifah Allah ialah anugerah dan amanah yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Makhluk lain dia tak ada tugas jadi khalifah. Kambing tak ada jadi khalifah. Lembu lagi lah tak ada jadi khalifah. Yang jadi khalifah ni adalah Allah ambil daripada kalangan hambanya kategori manusia. Yang ketiga, hubungan hamba dengan khalifah Allah dapat dijelmakan dengan konsep penyerahan diri kepada Allah dan akidah, syariah dan akhlak. Macam mana hubungan nak relate dengan antara hamba dengan khalifah Allah ni? Jadi tengok macam mana, sejauh mana pengabdian kita kepada Allah, penyerahan diri kita kepada Allah. Okay? Dalam tu ada akidah. Dia ada syariat, dia ada akhlak. Sejauh mana kita menjelmakan benda-benda ni, maka dia akan jadi manusia yang sempurna. Itu maksud dia. Okay? Hubungan antara hamba dan khalifah Allah. Okay, seterusnya tujuan penciptaan manusia. Yang pertama, tujuan mengabdikan diri kepada Allah. Apa-apa cerita sekalipun, benda-benda yang kita buat semua kena kembali kepada Allah. Okay, kita belajar. Kenapa kita belajar? Allah yang suruh. Konsep bila kita ada niat kerana Allah Ta'ala, dia akan jadi pengabdian kepada Allah, maka kita akan dapat pahala. Yang kedua, memakmurkan bumi Allah berdasarkan syariat Allah. Ini macam biasalah. Okay, kita menjalankan undang-undang Allah atas dunia ni, bukan undang-undang yang dicipta oleh manusia. Seperti mana yang Allah tetapkan, itu adalah yang terbaik untuk manusia. Okay, contoh hari ni kita tengok banyak undang-undang yang Allah bagi tapi tidak digunakan oleh manusia. Dia guna undang-undang dia sendiri. Okay, seterusnya tanggungjawab manusia sebagai hamba dan khalifah. Yang pertama kepada Allah dan Rasul. Apa tanggungjawab dia? Okay, menyembah Allah Maha Esa tanpa mensyirikkannya. Yang ini biasa. Yang kedua, mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan Allah. Biasa juga. Yang ketiga, bersyukurlah dengan segala nikmat yang Allah bagi dan sentiasa mengingatinya dengan zikrullah. Sentiasa ingat kepada Allah, berzikir. Kemudian yang keempat, berselawat dan meneladani sunnah Rasulullah. Selalulah mulut kita mengucap Allahumma salli ala Muhammad dan kita mengikut sunnah-sunnah Rasulullah. Kita cuba untuk ikut, insya-Allah. Okay, kepada manusia pula, menjalinkan hubungan silaturahim sesama manusia. Okay, bertegur sapa, berbuat baik sesama manusia. Kemudian yang kedua, memelihara hak sesama manusia seperti memelihara hak jiran. Kita jaga, kita jangan pentingkan diri kita sendiri. Ni contoh dia lah tu, memelihara hak jiran. Yang ketiga, mengamalkan nilai murni dalam masyarakat dengan konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ajak orang buat baik, kita larang orang buat benda yang tak baik. Ni pun antara
tanggungjawab kepada manusia. Yang keempat, sentiasa menghormati sesama masyarakat. Kita kena hormat pada orang lain. InsyaAllah orang akan hormat pada kita. Dan yang terakhir, kepada alam. Kepada alam ni ada 4 cerita kat situ. Yang pertama, mentadbir dan memakmurkan alam secara terancang. Yang kedua, menggunakan sumber alam semula jadi secara bijaksana. Kita gunakan apa yang datang daripada alam ni dengan cara yang bijaksana dan tidak melampau. Bila melampau, dia akan jadi musibah pula. Kita boleh tengok sekeliling kita hari ni kenapa berlakunya banjir ataupun benda-benda tanah runtuh contohnya, hasil daripada tangan manusia sendiri yang salah guna sumber secara melampau. Yang ketiga, memelihara alam daripada pencemaran. Yang keempat, menggiatkan usaha pemuliharaan. Ni tanggungjawab kita juga. Kita akan cuba. Jangan tengok dunia ni makin lama makin bermasalah. Tapi kita boleh tengok dah pada hari ni. Wallahu alam. Sekadar tu untuk hari ni. Kita akan sambung untuk kelas akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum.